Mari sama-sama kita membuka majlis ini. Mohon kerahmatan Allah SWT, keampunannya, keberkatannya. Membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sama-sama kita menunaikan fardu maghrib secara berjemaah dan dapat memenuhkan ruang-ruang di dalam surau kita ini sementara kita menunggu pengumuman pengisytiharan Ramadan pada malam ini. Jika itu diisytiharkan, maka kita akan mula solat tarawih. Baik, pada malam ini sebagai murajaah ataupun ulangan, kita akan cuba mengupas serba sedikit tajuk tentang puasa ini berdasarkan kitab Mustika Hadis, jilid yang ketiga yang terbitkan oleh bahagian Ihwal Islam Jabatan Perdana Menteri JPM. Bila disebut jilid yang ketiga Mustika Hadis ni, dia khusus kepada bab puasa. Baik, bab pertama perihal puasa. Baik, fasal yang pertama puasa bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu wa taala, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Kena ingat ni, surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau orang tanya apakah dalil yang menunjukkan menunjukkan kefarduan puasa itu, kita boleh jawab dengan lancar. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan berpuasa ke atas kamu sebagaimana kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa objektif puasa ini yang kita nak jalani? La'allakum tattaqun. Untuk dengan madrasah Ramadan ini, dengan tarbiyah Ramadan ni yang kita jalani selama 30 hari ini, insya-Allah bermula besok sekiranya ditakdirkan Allah Taala, maka ujungnya supaya lahirlah kita ini menjadi insan-insan, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan puasa. Kalau orang tanya, kadang-kadang iman kita, jangan jadi iman ikut-ikutan lah, iman taklid. Orang puasa, saya pun puasa. Mana dalilnya? Kita boleh sebut Al-Baqarah 183. Itu dalil keimanan saya tentang kefarduan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Objektif puasa itu la'allakum tattaqun, nak mencapai objektif supaya melahirkan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan agenda takwa ni sering diingatkan oleh khatib ketika di mimbar setiap hari Jumaat kan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Itu Al-Baqarah 183. Firman-Nya lagi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahr falyasum. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan, yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Hudal linnas, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah, ya, yang benar dengan yang salah. Al-Furqan wal Furqan, nak membezakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh itu, sesiapa daripada kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, faman syahida minkumus syahr falyasum. Siapa yang mengetahui, yang menyaksikan anak bulan Ramadan ataupun mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa di bulan itu, ya. Kita tunggulah pengumuman pada malam ini. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana yang sedia maklum ialah rukun Islam yang keempat. Ya, rukun Islam yang keempat, dalilnya dari Al-Quran ialah ayat-ayat suci yang ditedangkan di atas tadi, ya, di atas tadi itu, dan daripada hadis adalah seperti berikut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin. Islam itu tertegak di atas 5 perkara. Ini dalil menunjukkan bahawa puasa itu adalah rukun Islam yang keempat, ya, yang merupakan syarat untuk menjadi orang Muslim. Ada 5 perkara, kan? Syahadah, solat, kemudian apa? Zakat, kemudian puasa dan juga haji. 5 tonggak, yang dikatakan rukun. Sebagai nak menjadi seorang Muslim mesti ada 5 perkara ini. Baik. Bunia Islam ala khamsin, ditertegak Islam itu di atas 5 perkara. Apa yang pertama? Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Satu, iaitu syahadah, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan solat. 2. Kemudian wa itaiz zakah, dengan mengeluarkan zakat. 3. Kemudian wa siyami Ramadan. 4. Ini rukun yang keempat. Wa siyami Ramadan, rukun Islam yang keempat. Wa hajjil bait, dan juga menunaikan haji. Hadis sahih riwayat Muslim. Menurut sejarahnya, bila puasa ini difardukan, ya, dalam sejarah, ya, puasa ni bulan Ramadan ini telah difardukan ke atas umat Islam dalam bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Dalam tahun yang kedua Hijrah. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah tu, pada zaman Sayyidina Umar, jadikan peristiwa itu sebagai kalender Islam, takwim Islam. Jadi yang dikatakan puasa ni bila? Ialah pada tahun kedua Hijrah, difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tarikh puasa dan kelebihannya, ya. Kita cepat-cepat sikit, ya. Puasa artinya menahan diri. Puasa artinya menahan diri. Dan pada syarak pula maksudnya, maksudnya menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Tahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa melalui mulai dari masa terbit fajar. Itu bila start nak menahan diri tu, daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Hingga tenggelam matahari, disertakan dengan niat. Niat tu kena di hati lah, niat tu di hati. Yang kita sebut nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi sanah lillahi taala, itu lafaz di lidah kita. Mesti letakkan dalam hatilah, ya, bahawa dalam hati ni niat saya berpuasa esok hari kerana Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan, ya. Baik. Membendung kemahuan hawa nafsu. Puasa ni ada tujuan dia. Selain nak menjadikan kita ni manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi niat sebab tujuan-tujuan yang lain untuk kebaikan diri kita sendiri, iaitu untuk membendung kemahuan hawa nafsu.
ya. Kita tahu nafsu yang berada dalam diri kita ini, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni cenderung untuk mengajak manusia-manusia melakukan perkara-perkara yang perkara-perkara yang buruk. Sebab itu kalau orang ikut sangat kehendak nafsu tu, dia akan binasa, dia akan lalai, dia akan tenggelam. Sebab terlena, terikut sangat dengan kehendak hawa nafsu. Jadi kita ni kenalah handle, kita lah yang menguasai, kita lah yang kena uruskan nafsu kita itu, supaya nafsu kita itu tergolong dalam nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, ya, nafsu yang tenang, yang mengajak kita ni melakukan perkara-perkara kebaikan, kepada mentaati perintah Allah, suka melakukan kebaikan. Nafsu yang tenang, ya. Jangan kita biarkan nafsu yang ada dalam diri kita ni nafsu yang sentiasa dalam keadaan yang liar, sentiasa tidak pernah cukup, tidak mahu mendekatkan diri, mengajak diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut huraian ulama rahimahumullah, sebahagian besar daripada kejadian kacau bilau yang berlaku dalam sesebuah masyarakat adalah akibat daripada runtunan hawa nafsu yang buas, liar dan melampau batas, sehingga ada yang melupai kehormatan diri. Dah tak tahu malu dah, tak jaga kehormatan diri, dan juga rumah tangga, mencuaikan tugas dan kewajipan, tinggalkan solat, ya, tinggalkan puasa, ya, mengkhianati amanah. Ini selalu berlaku dalam masyarakat, dan berbagai perkara jinayah lagi. Kenapa berlaku semua kacau bilau ni? Kata ulama adalah kerana kita tak jaga nafsu kita, kita tidak didik hawa nafsu kita. Macam mana nak didik hawa nafsu kita ni? Oleh itu, kewajipan mencegah hawa nafsu, menyekat hawa nafsu ni dan menentang runtunan liar je. Nafsu ni cenderung mengajak kepada perkara-perkara yang perkara-perkara yang buruk. Macam mana kita nak kontrol serta melatih diri mengingati pengawasan Allah, sentiasa kita ingat kepada Allah, ya. Allah tu Ar-Raqib, ya, sentiasa mengawasi, ya, dan akan segala yang zahir dan yang batin, sebagaimana yang terdapat dalam amalan puasa adalah menjadi satu cara hidup yang aman sentosa. Jadi caranya, salah satu cara untuk kita didik hawa nafsu kita ini ialah dengan melalui amalan berpuasa. Bila kita berpuasa, seluruh badan kita ini menjadi lemah, ya. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita meninggalkan syahwat kelamin suami isteri di siang hari, ya. Kita tak bercakap perkara-perkara yang tidak baik, kita tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik, ya. Kita tidak mendengar perkara-perkara yang tidak baik, yang kesemuanya itu adalah kehendak hawa nafsu. Dia suka menggoda kita supaya sentiasa ikut cakap dia. Jadi bila kita ikat diri kita dengan kesabaran berpuasa itu, maka secara tak langsung nafsu yang berada dalam diri kita itu terdidik. Dia akan jadi lemah. Bila kita berpuasa, bila kita tidak makan, bila kita tidak minum, maka secara tak langsung dia akan mendorong kita melakukan perkara-perkara yang baik sahaja. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Islam, macam mana nak mendidik nafsu, ya? Macam mana nak mendidik nafsu yang ada dalam diri kita. Masing-masinglah diri kita ni ada nafsu, kan? Ada kehendak-kehendak, yang kadang-kadang kita sendiri tenggelam dengan kehendak-kehendak tersebut. Jadi macam mana kita nak uruskan nafsu kita? Bukan nafsu yang menguasai diri kita, tapi kita yang perlu uruskan nafsu itu yang ada dalam diri kita. Mudah-mudahan memperolehi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Seterusnya, kelebihan puasa secara umum. Apakah kelebihan puasa secara umum? Baik, kelebihan atau fadilah puasa secara umum, sama ada yang wajib atau yang sunat, diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla kullu amali bani adam lahu illa siyam huwa li wa ana ajzi bihi, rawahu Muslim. Maksudnya ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman,
segala amal bakti anak Adam adalah untuknya kecuali amal puasa. Segala amalan yang kita buat di atas muka bumi ni, seperti solat, zakat dan sebagainya, adalah untuk diri kita sendiri sebenarnya, kecuali puasa. Maka ia adalah untukku, kata Allah. Puasa itu khas untuk aku. Kamu tak makan kerana aku, kamu tak minum kerana aku, kamu meninggalkan syahwat kerana aku. Ya, kamu tidak melihat perkara-perkara yang tidak baik. Puasa mata kamu, puasa telinga kamu kerana aku. Jadi itulah istimewanya puasa, dan akulah yang membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Hadis sahih. Oleh kerana amalan puasa yang wajib dan yang sunat itu dikerjakan secara tertutup, menjadi sir, menjadi rahsia kita dengan Allah. Dia tak macam solat. Solat ni dapat diperhatikan oleh orang lain, perbuatan tu. Kita bersedekah, dia boleh nampak oleh orang lain. Tapi kalau kita puasa ni, ini rahsia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara tertutup antara seseorang dengan Tuhannya berdasarkan ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Sebab itulah jenis kualiti puasa yang macam mana yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Okey, sebab dia adalah amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia rahsia. Ya. Berbanding dengan amal-amal bakti yang lain yang dikerjakan secara terbuka, maka amalan puasa yang demikian amatlah besar pahalanya, dan hanya Allah jua yang dapat menilai dan memberi balasan yang sepadan dengannya. Itulah keistimewaannya puasa ini berbanding amal-amal yang lain. Amal-amal yang lain kita buat kembali kepada diri kita juga, tapi puasa ini kita buat, maka Allah akan berikan pahala di sisinya yang dengan paling berlipat kali ganda. Kerana kita menahan, kita tak makan kerana Allah, kita tak minum kerana Allah, kita menahan syahwat kerana Allah, maka Allah lah yang akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Seterusnya diterangkan lagi dalam hadis yang berikut. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu alla adulluka ala abwabil khair. Daripada hadis Mu'az bin Jabal, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah aku tunjukkan kepadamu pintu kebaikan? Nabi offer, ya. Nak tak aku tunjukkan kepada kamu pintu kebaikan? Qultu ya bala ya Rasulullah. Aku berkata, ya wahai Rasulullah, jawabku. Qala saum junnah. Baginda pun sebutkanlah apakah yang dikatakan pintu-pintu kebaikan itu. As-saum junnah, Nabi kata. Baginda berkata, puasa itu ialah perisai daripada kejahatan. Wa sadaqatu, dan sedekah, tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul al-ma'u an-nar. Dan sedekah itu pula ialah menghapuskan dosa sebagaimana air memadami api. Hadis sahih. As-saum junnah. Puasa itu adalah perisai. Sebab itulah orang-orang yang dari segi hukum berkahwin itu, sekiranya dia ada kemahuan nak berkahwin, dan dia ada nafkah, dan bimbang terjerumus kepada perkara-perkara maksiat seperti zina, maka hukumnya wajib berkahwin. Manakala pula bagi orang yang ada kemahuan nak berkahwin, ya, tapi dia tak ada nafkah, tak ada belanja, ya, dan dia bimbang akan terjerumus ke dalam lembah zina, lembah maksiat, maka baginya dia mestilah mengamalkan berpuasa. Sebab berpuasa itu wijak, dia sebagai, dan juga junnah, sebagai perisai, menahan hawa nafsu dia daripada terjerumus kepada lembah maksiat. Seterusnya hadis yang lain, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Hadis rawahul Imam Ahmad wa ghairuhu.
daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran, puasa dan Al-Quran tak dapat dipisahkan kan. Biasa sebut je Ramadan, maka mestilah Al-Quran. Sebab tu dari ayat tadi mula-mula sekali disebutkan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebab itu dalam hadis ni sebut as-siyamu wal Quran, ya, siyam itu puasa dan juga Quran itu yashfa'ani lil abdi, akan memberi syafaat, kepada seseorang hamba pada hari kiamat nanti. Jadi kita rebutlah dalam bulan Ramadan ni kita berpuasa seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hiasi, kita perbanyakkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, pada siang dan malam hari mengiringi puasa kita. Kerana kedua-dua perkara itu, iaitu puasa itu sendiri dan Al-Quran yang kita baca itu sendiri, yashfa'ani lil abdi, akan membantu kita di hari kiamat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu syafi'an li ashabi, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya, ya, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, salah satu lagi tuntutan dalam bulan Ramadan ini yang kita nak capai sangat-sangat ialah kita ini keluar daripada bulan Ramadan dengan kita diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita yang asal ialah suci, bersih daripada dosa dan juga noda, kan? Sebab itulah bayi-bayi yang baru dilahirkan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, kan? Semua orang suka dengan baby, kan? Walaupun tak gosok gigi, kan, baby mulutnya tetap wangi, kan? Fitrah, bersih, suci daripada dosa dan noda. Itulah kita ini yang dah berikan usia tahun demi tahun, dan banyak pula dosa yang telah kita lakukan. Maka Ramadan ini datang untuk memberikan kepada kita dibuka pintu rahmat, pintu keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan fitrah, iaitu suci, bersih daripada dosa. Man shama Ramadan, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kata Nabi, imanan, berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan. Tadi kan la'allakum tattaqun, iaitu nak mencapai darjat orang yang bertakwa. Bertakwa ni bahasa mudah ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Man shama Ramadan imanan, dalam hati kita bermula esok, ya, sahur tu niat dalam hati kita, aku nak berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan rahmat Allah taala. Apa lagi lah dalam kehidupan kita ni yang kita kendaki melainkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah pandang kita dengan kasihan belas, Allah pandang kita dengan rasa kasih sayang. Allah tidak pandang kita dengan perasaan, dengan pandangan yang Allah memarahi kita. Sebaliknya Allah pandang kita dengan pandangan kasihan belas, rahmatnya. Wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dengan syarat kita berpuasalah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan penuh mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Bila hadirnya kedua-dua perkara itu dalam diri kita, bila mana kita berpuasa ini, ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Baik, mungkin pengurusi surau akan menyampaikan sepatah dua kata taklimat pada malam ini, ya. Ada banyak perkara yang nak disampaikan tu, dan saya pula kena berjumpa dengan imam-imam muda kita ni. Baik, yang terakhir lah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datangnya Ramadan, dibukanya pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala yang 8 itu. Dalam hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan futihat abwabul rahmah. Bila datang saja Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmat. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dikunci rapat, ya, pintu-pintu neraka. Wa sulsilatil syayatin, dan juga dibelenggu, diikatnya syaitan. Okey. Bila syaitan-syaitan yang jin itu telah diikat, ada orang tanya kenapa dah diikat syaitan tapi masih lagi melakukan perkara-perkara maksiat di bulan Ramadan. Tetapi jawapannya ialah ada lagi syaitan yang kedua, namanya syayatinul ins, syaitan manusia. Manusia yang berperangai syaitan, ya. Jadi berawas-awaslah, ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang datang dalam hidup kita ini kita gunakanlah sebaik mungkin, kerana seperti mana ustaz-ustaz selalu bagi tahu, kita tak tahu Ramadan yang akan datang kita dapat diberikan kesempatan ataupun tidak, ya. Jangan kita persia-siakan Ramadan ini, supaya kita tidak menyesal nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan, ya, kita keluar daripada bulan Ramadan dengan menjadi manusia yang bertakwa, dengan diampunkan segala dosa-dosa kita daripada buku catatan kita. Sebab itulah Allahumma innaka afun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, kau sukakan kepada pengampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku. Afun tu Allah maha pengampun, dan dia akan delete semua kesalahan-kesalahan yang ada dalam buku catatan amalan kita, seolah-olah kita tak pernah melakukan dosa-dosa tersebut. Baik. Okey, sehingga itulah tuan-tuan, nanti ada pengerusi nak sampaikan taklimat beliau berhubung sepanjang pengimarahan Ihya Ramadan kita di surau Jumaat An-Nur Bandar Puteri ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.